الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف ورحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa taslisun wa sunnah taslisun wa ta'ahudu ma'atifa wa sunnah disunatkan ta'ahudu ma'atifa, memperhati, mengamati, ta'ahud. Ma'atifa, lipatan-lipatan. Contoh benda-benda yang berlipat yang ada ma'atif ni, kalau uzun seperti telinga. Istilah ta'ahud ni maksudnya cermatlah pasal dia berlipat kan, kadang yang berkedut. Apabila ada lipat berkedut, dia ada terimpit, tersepit. Takut ada anggota zahir yang air tak sampai. Apa pula bila keadaan air kita gunakan tu kapasiti dia sikit. Jadi sunat kita ta'ahudkan ma'atif ni. Satu imam tu memperhatikan lipatan-lipatan. Maksudnya ambil perhatian besar kepada anggota yang ada lipatan. Antaranya uzun, wal ibti dan ketiak, wal surrah dan pusat, wal muk, anak mata sebelah sini tak? Yang ni bukan dah lupa lorah ni. Sini muk, sini apa? Lihaz. Muk sini tak? Sini berlipat. Sini pun berlipat juga ni. Faham muk tu lihaz sama je. Wa mahallu syiqqin, dan tempat-tempat yang ada belahan. Begitu juga wa ta'ahudu usuli sya'rin. Dan perhati juga, kata dia, semua usul-usul sya'ar. Umbi-umbi bulu. Kadang-kadang dalam malam ni kita panggil klemomo tu kan. Tempat-tempat yang banyak tu dia tebal, kok ada air yang tak sampai di kawasan-kawasan tersebut. Satu kalau macam orang lelaki ni dia mudah kalau masalah klemomo ni. Otak je. Nah. Paling senang. Kedah kitab pun disebut. Disebut macam dalam bahasa dia, man arada tanzifa fal halqu afdalu. Siapa yang dia suka nak dan keadaan sentiasa bersih, disebut orang lelaki, maka botak halqu, cukur kepala tu afdal. Maksudnya bukanlah wajib apa, tapi nisbah nak tanzif, senang nak cuci, nak basuh, tak ada kotoran apa kat dia, halqu tu afdalu. Walaupun begitu, nak bela rambut panjang harus, tapi dah panjang sunat ta'ahud apa, istimal duhun, pakai minyak kan. Waghibbanid dahin wa qallib zufra. Waghibbanid dahin, jarang-jarang sekali-sekala buah minyak. Jadi antara kaedah jaga rambut ni minyak ni. Sebab bila tak buah minyak dia macam-macam hal lah. Jadi nak kata usul sya'ar tu lah asal. Kelimomo apa tu. Faham tu juga, ajar bila mandi, tonyoh, gonyoh untuk bersihkan kawasan-kawasan tu. Summa ghaslu ra'sin bil ifadah. Kemudian barulah kata dia basuhkan kepala bil ifadah, dengan tuangkan air ba'da takhlilihi, selepas takhlilkan ra'si, menyelat-nyelatikan kepala. Istilah menyelati itu ambil jari, konyok. Ataupun bahasa kita cakar tu kan. Itu istilah takhlil ra'si. Kan jari tangan macam ni, kaki silangan dia. Jadi kepala macam mana nak takhlil? Takhlil kan ra'si bil ifadah. Jadi bila dah garu macam tu, takhlilkan dia, tuang air. In kana alaihi sya'run, takhlil ni jika ada rambut lah tadi. Kalau botak apa, kalau ada takhlil.
wala tayamun fihi wala tayamuna fihi ay wala yusannu tayamunu aja wala yusannu tayamun fihi dan tak disunatkan menganan mengutamakan anggota kanan fi ra'si di kepala tak ada hukum tayamun. Okay, dah macam kita bicara buat wuduk dulu, mana anggota yang boleh dibasuh sekali, tak ada sunat menganan kirikan dia, bahkan dibasuh serentak, telinga, muka, kepala sekali, tak ada istilah telinga kanan macam tu. Muka basuh kanan dulu, buat sekali turun. Yang ada kanan kiri ni kaki tangan. Kepala tak ada tayamun, melainkan kalau ada pun tu li ghairi aqta, li ghairi aqta, selain daripada orang yang kudung. Kudung macam mana pun dia sebelah tangan, dia kanan dulu lah, kiri. Telinga pun dah ada satu tangan, dia sebelah-sebelah. Ada dua tangan, ada tempat yang boleh basuh sekali. Robit di situ lah. Mana tempat yang boleh basuh sekali, tak ada sunat menganankan dia. Melainkan kalau kata dia bukan aqta, tapi dia ka'annahu aqta. Ka'annahu aqta. Dia cebuk air sebelah, ini tuang. Kan ka'annahu aqta. Seolah-olah kudung. Summa kemudian kata dia, jadi kalau ikut disebut tu, kepala lepas takhlil tuangkan air. Lepas tu ghaslu syiqil ayman, kemudian basuhkan belah kanan. Ni anggota kanan, tangan kanan turun air ke bawah ke kanan. Summa aisar, kemudian asar belah kiri, tangan, badan, kaki turunkan dia. Wadalku lima tasiluhu yaduhu min badani. Wa sunna dalkud, dan disunatkan gosok. Istilah gosok ni imrarul yad al-bashar, lalukan tangan di atas kulit, itu maksud dalkun. Tak seperti dalkun tu ambil berus ke apa gosok, bukan maksud yang tu. Istilah dalku memada dengan imrarul yad, walaupun tak bisyiddah, tak bersengat, tak gosok kuat, tak tangannya tu. Yang ni istilah dalkun, bukan dalkun tu. Itu memang dalkun sungguh lah kan. Macam ni dah dalkun dah, kalau ikut istilah imrar kan tu. Jadi tangan pun kita tadi punya tu, yang tu dah dalkun dah. Dalkun dah. Kalau gonyuh kuat-kuat tu memang dalkun sungguh lah. Jadi sunat dalkun lima taksiluhu yaduhu, bagi barang yang boleh sampai akan dia kama ni, fa'il lagi taksilu yaduhu, oleh tangan dia. Dalku ma taksiluhu ni min badanihi, daripada badannya muktasil. Faham tu? Dalku badanihi ma taksiluhu yaduhu, tu bayan bagi ma min badani, khurujan man min khilafin man aujabahu. Jadi sunat ni disunatkan gosok kerana nak keluar, khurujan maf'ul ajli daripada dalku khurujan, kerana keluar, min khilafi man aujabahu, daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Man aujabahu ni antaranya Imam Malik. Kita bicara bab wuduk dulu. Imam mazhab Maliki dia syadid dalam masalah wuduk dan mandi, semua kena dalkun. Dia tak memada dengan celup saja. Wuduk pun tak memada tangan celup, kaki pun celup, ataupun buka paip, ambil kaki, seh itu kan. Ini wajib lalu kan, imrul yad, mazhab Malik. Bahkan duk dengar orang yang pernah ngaji bagi huraian tentang mazhab Malik, dia orang ni macam satu fardu untuk boleh tangan ni, sampai boleh cecah belakang, bertemu tangan ni, pasal dia nak bagi dalkun semua untuk boleh imrar. Kita ma taksiluhu yadu, dia orang memang wajib sampai kan tangan tu. Dia macam istilah apa,
Macam orang belajar silat lah. Kalau kita angkat kaki, dia wajib boleh angkat kaki sepak. Macam tu kan. Dia kata yang tu fardu pada dia. Untuk imrar, untuk dalkun tu, imrarkan liat al-bashar tu. Jadi dia usaha sampai tangan ni mesti boleh cantum tangan ni tarik belakang. Untuk gosok. Wa taslisun li ghusli jami'il badan. Dan disunatkan juga taslis, meniga. Kalau nak bahasakan lain, meniga-niga kan. Untuk menyedapkan bahasa, meniga tu lah. So, meniga ni kita dah dia buat 3 kali. Kita tak buat meniga, mendua. Meniga-niga kan. Meniga-niga kan li ghusli jami'il badan, bagi basuh sekalian badan. Begitu juga wadalki. Masalah wuduk serupa masalah itu. Masalah gosok pun meniga, tasmiyah, baca bismillah pun 3. Begitu juga wazikri akibahu, dan zikir, doa mengiringi akan dia ghusli. Ya. Sama buat wuduk dulu. Doa lepas wuduk, lepas mandi pun sama. Meniga. Bismillah. Cuma kita selalu inilah, memang meniga tu ada. Kalau nisbah saya sendiri, lalu kitab banyak kali lah. Tapi nak meniga tu, dia tak apa nak rajin. Tu kata kita, ibadat kita macam itu lah. Kita orang kata apa, belum hayati betul-betul kita punya ibadat untuk menyungguh, untuk meniga. Pasal meniga ni nak menunjukkan bersungguh. Itu je. Antara benda sunat dalam doa ni, zikir, dia panggil al-ilhah fi doa. Ilhah fi doa ni bersungguh-sungguh. Antara ilhah fi doa macam mana? Kita baca banyak kali. Baca banyak kali. Memang baca banyak kali mengulang ni, yang tu antara nafsu kita tak suka. Dia kalau boleh lah sekali lalu, itu dah kan. Makan banyak kali tak apa. Nafsu ni itu orang dia. Makan banyak kali, rehat banyak kali. Apa tidur banyak kali, itu tak apa. Tapi kalau nak buat ibadat banyak kali ni, malah. Duha tu kalau boleh 2, padan lah. Kalau tak boleh langsung, tak payah langsung tak apa. Tu memang dia suka sangat kan. Lepas tu kalau boleh 2, bantai 4. 4 boleh 6. Sampai lunyai nafsu. Bahasa udah itu. Bukan, pasal lunyai ni, nafsu ni dia kena latih. Dia, pasal dia kurang ajar, dia kena ajar. Bahasa kasar dia gitulah. Kalau tidak, dia ajar kita. Ajar apa? Ajar malas. Ajar tu relax. Aku ada buat kerja apa pun. Dia malas. Dia malas. Itu nak lawan malas tu. Antaranya mengulang banyak kali. Buat banyak kali. Ulat tu istiqomah dengan dia. Apa lagi? Ulat tu dera dia. Selagi tak buat, tak selesaikan dia, jangan bagi hawa nafsu. Makan, minum, tidur, relax. Jangan bagi. Jangan bagi. Selagi tak main duha, jangan sarapan. Dia buat gitu lah. Selagi tak habis surah muluk, jangan tidur. Contohlah kan. Selagi tak baca 3 juzuk, jangan makan tengah hari. Contoh. Selagi tak habis selawat 500, jangan turun main bola. Petang. Contoh. Dia baru, dia makan ajar kan. Kalau kita tak buat gitu, habis. Nak latih nafsu kan senang. Nak nafsu paling susah kali. Lepas tu dah latih. Tinggal sekali je. Kadang bukan sengaja tinggal pun. Pasal bila dia latih, dia sedap. Tu pun kadang buat bukan sedap. Dia terlazat. Tapi pasal nafsu dah biasa buat, dia lazat tu. Tapi bila tinggal, dia balik orang yang lama. Dia malas balik. Susah dia nafsu ni. Nampak tak apalah wali-wali kan. Saya, kelahi. Kelahi. Puasa sunat tu dah lah. Isnin Khamis. Sekali je tinggal Isnin. Dia Johore tu. Mula tak apa. Tak biar tak puasa Isnin. Tapi lepas tu nak puasa Isnin pula.
Minggu depan lah. Dia sanggup. Tu. Minggu depan lah. Lama tu tinggal Khamis pula. Memang perangai nafsu itu. Satu keadaan nafsu ni nak tambat dia istiqomah. Nak istiqomah tambat dia nazar, sumpah. Nazar dia. Wallahi, wajib aku istighfar 300 kali sepagi. Langgar sumpah, kena bayar kifarat. Mau dia makan RM1. Tak bubuh nazar. Kalau aku tinggal tak habiskan istighfar 300 kali sehari, wajib sedekah RM100. Berpinur mata kita. Langgar tu kena RM100. Tak bayar RM100. Kalau tak nak bayar kalau langgar sumpah, kifarat sumpah. Kali pun tak keluar RM100. Tapi kena kifarat sumpah. Tujuan dia nak lawan nafsu. Okay. Nak cerita taslis tu je. Pasal meniga tu pasal tu. Pasal memang kita perangai ibadat ni malas. Saya duduk India tengok ada geng-geng yang memang ambil wuduk kat setengah jam. Perhati, cermat. Dengan dia istihdar hati, dia doa. Tambah sana dia ajar. Masuk muka. Nak tawajuh asar. Asar. Tangan, af'al. Kepala. Tawajuh sifat. Kaki, tawajuh zat. Tak faham tu. Tanya lain lah kan. Ajar satu. Ambil wuduk. Dia tengok, cermat. Air pun sikit. Kita kalau ni nak cepat. Saya ni nak nak tunggu sini. Saya doa tu. Dia pun doa tu. Cepat. Kak sikit. Air tak pernah air wuduk sampai setengah jam. Ada. Sana tengok ada yang geng-geng macam tu memang. Lama. Ada saja duduk jauh nak perhati. Tak ramai lah. Ada. Ada yang macam tu. Tak pernah tengok aku tak percaya. Tengok. Ambil. Lambat. Slow. Kita nafsu suka cepat. Disebut al-ajalah minasyaitan, at-ta'anni minallah. Dalam hadis tu. Gopah-gapah macam tu, syaitan. Lepas semayang mu gopah-gapah. Tu bapak setan. Sedap ayat itu kan. Bapak setan. Apa kelang kabut semayang? Solat. Wa tasmiyah wa zikir. Kita siap. Wa yahsulu firakidin. Hasil taslis firakid pada air bertakung, air kolah, air sungai, yang air banyak, bitahriki jami'il badan sarasan, dengan menggerakkan ke sekalian badan 3 kali. Jadi kalau muka tu masuk 3, siap. Tangan masuk 3. Ini cerita meniga, bukan cerita dalkun. Dalkun mesti lalu lah. Ni cerita meniga. Tahrik tu hasil 3. Pasal keedah kita, kalau ada tak sebut ni. Yang tu kalau air jeriah dia besar apa, pasal keedah nak meniga memang tahrik. Tu. Kemudian kalau jeriah dia kecil macam air sungai duk mengalir, letakkan tu lalu 3 jeriah, nama taslis juga. Pasal meniga tu, macam kita basuh kaki pun kita faham. Muka memang ambil 3 kali lah. Tangan pun kita ambil 3 tak. Jadi antara 3 tu letak tarik 3. Kalau air mengalir, kita cerita sungai je lah. Sungai, air sungai mengalir, letak tu 1 jeriah, 2 jeriah, 3 jeriah. 3 kali kat tu. Jadi kalau wuduk, kalau air pipe, air tu besar, air kapasiti banyak, letak tu, rata, orang tu, dia rata dah sekali, biarkan jeriah tu jalan sekali. Rata pula 2, rata pula 3.
Istilah air mengalir macam tu, dia jeriah. Jadi, disebut ni roket. Roket, tahrik. Tarik. Kalau air jeriah, tak payah tarik. Tunggu jerianun. Jeriah. Jadi nak jerianun jeriah. Kalau jeriah, baru sebarra. Kalau jeriatai ini, kalau nak 3, salasun jaraya. 3 kali jerian. Ya. Meniga jamil badan. Salasan. Wa ilam yunqil qadamaihi ila mawdin akhar. Sekalipun dia tidak memindahkan. Tak memindah ia mughtasil ni qadamaihi. Atau tak menganjak akan oleh mughtasil ni akan 2 tapak kaki dia ila mawdin akhar, pada satu tempat lain. Ala aujuhi, di atas qaul aujah. Tahrik. Jadi kalau kaki, kalau kata tu sungai, masuk dalam sungai tu, muka angkat, tangan, katalah kita sapu juga, kaki tu, ya. 3 tak? Cuma tak ada dalkun dalam situ. Tapi taslis hasil. Cerita taslis tu. Wastiqbalun lil qiblah. Begitu juga antara wasunnah istiqbalun lil qiblah. Disunatkan menghadap lil qiblah. Wa muwalatun. Bab kiblat ni pun dia atas sikap seorang. Orang yang memang kiblat, nak buat apa pun menghadap kiblat tu. Nak berdoa pun, ambil wuduk, dah satu hari dah. Seorang kiblat, dia akan duduk kat kolah tu, yang dia akan duduk posisi kiblat. Kalau orang ambil berat, dia buat macam tu. Saya dulu kira tu. Ni dah lama-lama bila dia ada tempat tinggal, kita dah biasa tinggal, dia jadi tak peduli sebab kiblat. Pasal nak tawajuh supaya orang kata apa, biasa kan bila tak ada ni, tawajuh dia kiblat. Maksudnya jasad ni nisbah tawajuh, dada kiblat. Sembahyang memang wuduk pun kiblat, bahkan duduk pun kiblat. Nak baring pun tengok kiblat. Mana kiblat? Oh, kiblat sini. Nak baring macam ni. Sama ada nak menganangkan dia ataupun kepala arah sana supaya kaki tak menghadap kiblat. Biar kaki opposite pada kiblat. Kaedah tidur macam tu. Jadi nak tidur, kena tengok kiblat mana. Kalau orang perhati ni, yang tu semua dia perhati. Allah Ta'ala bagi kita perhati tu. Pasal dia salah satu sebab tawajuh untuk memuliakan, ta'zimkan apa yang Allah Ta'ala suruh ta'zim. Kiblat antara tempat suruh ta'zim. Kita muliakan dia. Jadi kita ambil perhatian dalam kiblat tu. Quran sebut, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentazimkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Ini kita bercara ni kiblat. Siapa ta'zimkan min sya'airillah fa innaha ta'zim sya'airat. Sya'airillah ni dia min taqwal qulub. Sebahagian daripada hati yang ada sifat takwa. Asal-asal tawajuh ke Allah Ta'ala. Tapi apa yang Allah Ta'ala ta'zimkan tempat tu, kita ta'zimkan dia. Ta'zimkan ma'azzamallahu. Maksudnya ta'zim ke Allah Ta'ala. Ta'zim ke Allah Ta'ala. Kalau tengok atas jalan sahabat makhluk pun, makhluk kalau orang tu, dia mulia, dah ada, dia muliakan apa keliling dia, kawan dia, kawan kerabat dia. Kita bukan saja muliakan dia, kita muliakan kawan kerabat dia. Muliakan kawan kerabat dia adalah memuliakan dia. Itu Rasulullah, kaedah kita, memuliakan Rasulullah ialah memuliakan ahli baik Nabi SAW. Memuliakan ahli baik Nabi maksudnya memuliakan Nabi SAW. Memang kita dah ajar itu. Kalau kita belajar berguru, memuliakan guru, memuliakan ahli baik guru. Siapa ahli baik ni? Isteri dia, anak dia, cucu dia. Memuliakan anak-anak, siapa ahli baik ataupun keluarga guru, siapa yang takluk dengan guru, berarti memuliakan guru. Memang dalam ajaran syariat itu macam tu. Kalau saya pergi India, memang benda tu berhati. Kalau kita kata sarkar, apa ketua sana, siapa syekh sana, semua kawan kerabat dia, kita akan muliakan macam mana muliakan dia. Muliakan dia tu special lah kan. Tapi antara memuliakan dia, memuliakan siapa yang dia muliakan, kalangan dia.
pak mentua dia pun kita muliakan. Pasal dia pun memuliakan pak mentua dia, takkan kita tak muliakan pak mentua dia. Siapa yang dia muliakan, kita muliakan dia. Dan pasal apa tu? Pasal bila dia pun muliakan orang tu, takkan kita nak buat kurang ajar dengan orang tu. Masa kasar dia gitulah kan. Asal nak sebut, bila Kaabah ni min sya'airillah, artinya wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa tarki takallumin. Wa tarku takallumin. Wa sunnah tarku takallumin. Dan sunat meninggalkan berkata-kata. Bahasa kita sunat meninggalkan bersembang, bercakap. Bercakap yang disuruh tinggal ni bila hajati dengan tak ada hajat. Kalau memang ada waktu lain untuk bersembang, tak sembanglah masa wudu. Sentiasa makruh. Antara makruh tu pasal kita tak tawajuh wudu. Betul, ulama ajar kita wudu, tawajuh sembahyang, tawajuh duduk seorang, tawajuh. Ajar untuk istilah hati ni apa? Mutawajjih pada Allah Taala ni kalau boleh 24 jam. Kita nak dapat apa semangat, keinginan, kehendak, ada iradah nak macam tu. Satu yang dia kena ada pengajian juga yang kita nak kena belajar. Kita faham apa sebenarnya matlamat hidup kita dan tuntutan yang dituntut kat kita tu. Baru kita akan usaha ke arah untuk setiap masa untuk tawajuh pada Allah Ta'ala. Tak ada kita. Saya dulu pun bila tak belajar bab-bab macam tu, pada sebut macam mana, kita ni boleh selesai fardu, lepas tu tak ada lah. Tak gaduh lah untuk tawajuh dalam masa lain daripada khas ibadat kita. Ibadat pun kadang bunyi yang nampak je tawajuh, nampaknya tawajuh, beri lalai. Bila belajar faham betul-betul dalam bab apa sebenarnya yang matlamat kita nak hasilkan dalam kehidupan kita, untuk istilahnya apa, liya'rifun dan liya'budun tu, untuk menzahirkan kehambaan tu, orang barulah maksudnya kita ni orang Ta'ala hanya nilaikan, istilahnya dia akan jaminan anugerah dia yang besar, limpah kurnia dia yang berharga dia akan beri tu bagi siapa yang sentiasa ada hubungan dengan dia dan mentakzim dengan dia. Yang itulah liya'budun liya'rifun tu. Jadi bila kita faham hak tu, satu dia perintah kita banyak zikir tu. Uzkurullah zikran katsira. Bila tak zikir banyak pula, yang inilah ciri munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Sifat munafik tu. Dalam sembahyang mu tak ingat Allah Ta'ala melainkan sikit, tambah luar sembahyang. Tu. Jadi nak keluar sifat nifak tu, kena ada zikir kasir. Nak zikir kasir tu apa jalan? Tawajuh. Bila kita faham zikir ni sunat, imam umum zikir ni sunat. Tawajuh hati wajib. Tak dapat boleh tawajuh hati melainkan dengan kaedah dia berzikir. Ada zikir qalbi, zikir lisan ni. Tak boleh nak hadirkan lisan, hati, melainkan kena tajribahkan dia, latihkan dia dengan zikir lisan. Baru nak boleh bawa ke hati. Sepatutnya daripada hati tu bawa ke lisan. Tapi tak ramai orang macam tu. Tapi nak dapat ke hati, apa kaedah dia? Bawa ke lisan dulu. Ada orang daripada hati turun keluar ke perkataan. Tapi kalau ada benda yang tak masuk hati lagi, kena sebut dengan perkataan tu, baru boleh masuk dalam hati. Dia memang ada prinsipnya tu. Ada orang dengan ilmu apa yang dia dapat, dia boleh sampaikan di mulut dia dengan apa yang adalah hati dia. Kita kalau mengaji ada benda tak masuk hati lagi, memang kena ulang sampai masuk dalam hati. Memang macam tu. Ini memang dua perkara yang tak dapat tidak. Iman maksudnya daripada hati, zahirkan dia di luar. Tapi apa yang tak masuk ke dalam hati, buat yang luar ni, antaranya kata kita bicara ni, nak tawajuh pada Allah Ta'ala. Zikir, fikir, buat cari sabab untuk bagi jatuh dalam hati. Itu pun tak jatuh-jatuh ke dalam hati. Sama prinsip tu kan. Kalau nak guna prinsip, asal nak sebut tawajuh, masalah cinta. Ada orang daripada cinta hati,
keluar mulut, aku suka kat engkau. Ada kadang-kadang kahwin tak ada suka siapa-siapa pun, mula tak suka pun. Tapi ajar lama-lama suka, baru jatuh lah nanti. Dan orang dulu punya kaedah, kahwin dulu, cinta kemudian. Cerita tentu sikit. Macam kita lah. Kita Islam dulu, kenal kemudian. Para sahabat kenal dulu. Cinta dulu. Macam nak sebut lah. Kita Islam dulu. Kenal kemudian. Dia orang kenal dulu. Dah kenal dia masuk Islam. Tu yang dia masuk Islam untuk power kan tu. Kita dah Islam dah kecil kan kenal apa lagi. Yang kita punya Islam kita rasa tak ada value. Relax, bodoh, selamba. Keren ni. Tak ada apa-apa. Yang perjalanan hidup kita ni betul-betul tawajuh pada orang Ta'ala. Tak ada pun. Bila belajar mesti tahu. Pasal kita Islam dulu. Jadi bila Islam dulu tak dapat tidak, kena pergi belajar macam mana untuk boleh jatuh hati, boleh jatuh cinta kan. Para sahabat cinta dulu, kenal dulu, faham dulu. Untuk baru datang Islam, masuk Islam. Itu bila kita tak faham tu, kita rasa kita duduk di atas kondisi yang okey lah. Tak okey lagi. Mana? Semak tu, parah je. Parah je. Allah SWT. Asal nak sebut masalah nak dapat tawajuh, betul lah. Tarki takalum. Pasal bila takalum, maksudnya kita tak tawajuh buat ibadat yang kita sedang buat. Walaupun nisbah sah. Tapi makruh tu pasal dia menghilangkan konsentrasi kita. Dia tak boleh, apa dia panggil? Iksui. Urdu kan? Iksui. Betul? Urdu. Istilah dia orang sebut iksui. Fokus lah iksui lah. Satu tumpuan yang satu tumpuan. Iksui. Tarki takallum. Bila hajatin, tinggalkan bercakap dengan tak ada hajat. Kalau ada hajat, baru ni. Ada benda yang penting sangat kena sebut. Ataupun ada orang dalam kemudaratan, terpaksa kena tegur. Apa seumpama tu. Kebakaran ke apa, tengok api. Tengah mandi, tengah wuduk. Terbakar. Betul lah. Mana yang ada ihtiyaj kena takallum masa tu, cakap. Summa watan syifun bila uzrin. Wa sunnatan syifun. Tak kena. Sunnatan syifun tak kena baca. Takkan sunat lap, tak balik. Tak kena. Tarku tansyif. Baca tansyifin. Atah daripada takalumin. Wa tarku takalumin bila hajat. Wa tansyifin. Wa tarku tansyifin. Tinggalkan lap. Ada tansyif bil jar. Tinggalkan bercakap. Tinggalkan bercakap. Tinggalkan lap. Tansyif. Tinggalkan lap. Tinggalkan keringkan anggota yang dibasuh. Yang dibasuh atau disapu. Jadi dah mandi, dah ambil uduk, biar. Teruslah lap. Memang kaedah itu pasal. Bila uzrin, ni pun tak ada uzur. Maksudnya kalau ada uzur, contoh tempat sejuk, musim sejuk. Kalau tak lap, air. Sejuk gila kan. Saya pergi duduk India pun, baru berapa degree je, 23, 24. 23, 24, ambil wuduk, tak lap air, jangan. Saya pergi Jordan itu, 12 darjah. Aircon kita tak ada 12 tau. Aircon kita habis kuat 16 kan. 12. Sejuk gila. Saya tak tahulah kalau kosong macam mana. Dia orang boleh pergi dekat Eskimo negatif 32. Buat apa jadah pun tak tahu. Buat jadah lah tu. Saya saja, pakej mahal tak tu. Sampai 200,000. Pergi Eskimo. Buat apa tak tu. Pelik-pelik. Dia kata nak rasa kat duduk kat Arktik macam mana. Gila.
Saya tak tahu apa tebal kalau saya kena pakai baju. Saya memang tak tahan sejuk. Tak reduk kalau hulu pun sejuk sikit pun berselimut. Kan? Kalau pergi memang negatif 32 tak tahu macam mana apa. Jadi kalau hajat macam tu memang kena lap lah. Kalau tidak macam kita suhu kita macam khatulistiwa ni. Kalau ikut towel tak ada lah. Patutnya tak ada pakai tuala kita. Tak ada tuala. Mandi. Tinggal biar itu. Tukar lap. Biar. Ya. Itu kalau kita dah biasa lap lah. Kerana wuduk jarang lap kita. Tapi kalau mandi lap lah kita kan. Saya bila dah mengaji macam ni, dulu biasa lap je lah. Tapi bila kita mengaji, jumpa dalam kitab macam ni, ada hukum sunat. Tinggalkan lap tu. Mula jumpa Batu Mu'in dulu lah antaranya. Pasal kita lain kadang ni tak sebut bab tu. Allahumma salli. Jumpa je bab ni, tuala ke? Tuala ikat pinggang je lah. Bukan untuk lap badan lah. Kalau pergi ambil wuduk apa kadang, ambil tuala untuk elakkan basah pergi kat kain. Dekat tu je. Lepas tu, kalau mandi kain basah apa, tuala tu bukan lap. Tuala tu, kalau nak lap pun kepala. Pasal dia air banyak, cucuran tu, menyebabkan basah baju. Kalau Rasulullah pun, kalau kita tengok sifat dalam Syama'il, dalam hadis-hadis cerita Rasulullah ni, kalau dia turun sembahyang subuh, kalau dia ada mandi ada besar situ, bila dia keluar pada rumah dia, kata dia ra'aina al-ma' taqturu min sya'ari, nampak air boleh mengalir, air menitik-nitik jatuh daripada rambut Nabi. Dia tak lap. Kita dah biasa lap. Nampak tak ada orang macam ni. Saya kalau musafir tak ada buat tuala. Memang tuala pun mutar tebal. Tak ada. Rumah ada. Tapi memang tak lap pun. Buat tuala tu untuk istilahnya pakai pinggang. Kalau kita mandi ambil uduk untuk pinggang, itu je lah. Lap, tak lap. Tak mahu lap rambut pun botak pun gaduh lap pun. Tarku tansyif tu. Istilahnya pasal apa? Sunat tu pasal izalatu asaril ibadah makruh. Tu pun bila uzrin, menghilangkan kesan-kesan ibadat adalah makruh. Khas ini asal ibadat mana? Basah. Cuma manusia zaman ni dia antara sikap manusia ni tak tahu perangai. Dia ada nafsu yang tak suka itu. Dia tak suka ada pakaian dia nampak basah. Sedangkan basah tu disebab wuduk, disebabkan mandi. Ada orang tak suka tu. Bahkan sebutnya tu yang ada orang bila masuk tandas, dia tak suka bersihkan diri dia dengan air pasal tak nak basah tu. Pasal tak nak basah tu. Memang ada orang macam tu. Ramai orang macam tu. Kalau ikut kedah kita tak ada masalah basah tu. Bahkan hari tu pun buat wuduk kita sebut sunat dah ambil kalau ada syak pakaian kita tu, ambil renjis kan. Dekat kain pakai kita. Jadi maksudnya asar basah ni dekat pakaian tak ada masalah apa kita dalam syarak. Bila itu motor. Tansyib bila uzri. Wa tusannu syahadatani al-mutaqaddimatani. Dan disunatkan dua syahadah al-mutaqaddimatani fil wudu'. Yang telah terdahulu kedua-duanya fil wudu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Doa wudu' ila doa mandi. Sama. Ma'ahuma akibal ghusli. Beserta apa yang bersama keduanya syahadatain tu. Doa tu lah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tasbih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Macam mana bab wuduk macam tu sunat dalam bab ni. Wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu fi ma'in raqid. Wa lam yatabahhar.
Dan bahawa tidak mandi seseorang untuk janabah ataupun ghairi janabah, maksudnya mandi ada besar, akal wudu, macam mana wudu juga, kata dia, maksudnya jangan berwudu fima in rakib, pada air bertakung yang lam yatabahhar, yang tak tabahhar. Tabahhara yatabahhar, tidak melaut. Masuk yatabahhar tu lam yasir kasiran, dia tak banyak. Dia tak banyak. Karena yasir, yang dia boleh lam yatabahhar ni maksudnya ada talab tabahur, bahar. Maksudnya air ni kalau kita cedok, dia akan berisi balik. Itu istilah tabahar sini. Dan yasir kasiran, dia boleh jadi banyak balik. Kalau air tu kita cedok makin sikit, ada sunat kita tak mandi fi ma'in rakid macam ni. Kalau air tu bertakung, air kolam, katalah itu, kolah, tasik, yang bila kita mandi, kalau kata terjadi sikit dengan sebab kita mandi, bila kita masuk, ditumpah ke apa, nanti kita keluar, dia akan isi penuh balik. Kalau ada tabahhar macam ni, tak ada kerah. Jadi di wazan yatabahhar tu istaf'ala bahrun. Istaf'ala tu maksudnya dia yasir tabahur. Dia boleh jadi tabahur. Dia makna sayrura. Dia istahjaral tinu. Jadi batulah oleh tanah. Jadi yang ni istabhara ay saral ma'u bahran. Itulah maksud istabhara ni. Maksud istaf'ala, antara makna dia makna sayruratu syai' li syai'. Sesuatu tu jadi sesuatu. Sesuatu jadi kepada sesuatu. Istahjaratinu. Tu ingat itulah. Dan kita faham apa makna istaf'ala ni. Jadi kalau makna sayrurah tu, istahjaratinu maksudnya saratinu hajaran. Kanabi'in min ainin ghairi jarin. Seperti nabi' yang seperti air yang keluar min ainin, daripada mata air, tapi ghairi jarin ni tak mengalir. Dia tak mengalir. Bahasa kita telaga, pasal dia tak mengalir. Tapi kita buat telaga tu memang kapasiti dia duk tabahur banyak. Bila kita cedok, dia akan isi. Dia akan naik balik air tu, penuh balik. Itu boleh mandi dalam tu. Boleh pasal dia tabahur. Tu istilahnya tabahar. Kalau air tu kita masuk, dia sakit, dia surut, kita keluar, tak ada yang isi balik. Yang tu ada makruh mandi dalam bekas. Ini dalam bekas. Jadi kita kalau pondok ni kolam besar tu memang air duk masuk tu, terjun beruf masuk itu. Tapi kena sumpah keranah itu ya. Sumpah keranah ni. Wah, hajar siapa dia masuk dalam kolam. Kena kurang hajar je lah. Nak masuk diam-diam lah. Pandai-pandai lah. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Wah. Budak-budak kot lah. Orang tua tak tahu. Tak biasa tengok. Pondok tak tahu lah. Lani tak tahu. Dulu pun tak ada kolam besar-besar macam ni. Lani macam swimming pool. Tak adalah swimming pool besar sangat tu. Tapi dah lah nak lompat sini pergi sana. Lepas gian. Nak buat juga. Ada harus pergi buat pula lagi. Harus pula. Tapi ya, istilah tabahar tu lah. Faraun. Lawi tasala li janabatin wa nahwihi wa nahwi jum'atin biniyatihima hasala. Ni Faraun. Faraun asal bab mandi. Dia nak kait dengan bab mandi wajib. Jadi dia sebut furu' ni nak kait dengan mandi sunat.
Irtasala, mandi seseorang mutasil ni, li janabatin, mandi junub. Wanawi atau wanawi Jumatin, dan seumpama mandi Jumaat. Tapi irtasala ni biniyatihima, dengan niat dua-dua sekali. Jadi aku saja aku mandi junub dan Jumaat. Macam mana? Hasolah, hasil kedua-duanya. Cuma nak kata hasolah ni, kawan kita, pasal mandi Jumaat, dia sunat bermula dengan masuk waktu subuh. Jadi kalau ada junub malam tu, nak pergi mandi Jumaat, sekali dengan mandi junub, dah azan subuh, mandi. Baru mandi. Jadi boleh niat tu saja aku mandi junub dan sunat Jumaat sekali. Boleh. Hasolah, hasil dua. Hasil dua. Jadi kalau sebelum subuh dah mandi junub, mandi lah. Jumaat, mandi lain lah. Kalau niat Jumaat, awal sebelum subuh, tak hasil kawan kita pasal waktu untuk solat Jumaat bermula dengan untuk solat. Waktu untuk mandi sunat Jumaat bermula dengan terbit fajar. Dia berbeza dengan waktu mandi, kalau belajar bab mandi, waktu mandi sunat air raya, Idul Fitri, Adha. Dia sunat dengan nisful lail. Dia berlaku tanasuful lail, dah separuh malam, sunat dah untuk ghusli id. Tapi ghusli solati yaumil jum'ah, dia ba'da tulu'il fajar. Jadi kalau ba'da tulu'il fajar, mandi niat dua sekali, hasolah. Wa in kana al-afdalu ifradu kullin bi ghuslin. Sekalipun afdalnya adalah menunggalkan setiap satu bi ghuslin dengan mandi. Bi ghuslin akhar. Dengan mandi yang lain. Auli ahadihima, ataupun dia niat bagi salah satu daripada keduanya, hasolah faqat. Kalau dia niat satu je, hasolah ahaduhuma faqat lah. Kalau dia niat mandi junub je lah. Kalau niat mandi sunat Jumaat je lah. Cuma kalau mandi junub tak mandi lagi, macam mana nak mandi sunat Jumaat? Yang tu ada tertib sikit lah. Dari segi mana yang kena takdimkan dulu. Jadi kalau mula-mula mandi sunat, mandi junub, walaupun dah terbit fajar ni, mandi junub dulu. Lepas tu, nak mandi pula asing pula, mandi sekali lagi untuk nama mandi sunat Jumaat. Mandi sunat kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi sunat kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Awaitu ghusla li solati yaumil jum'ah tu. Allahumma salli. Hasil dua-dua. Cuma mana betul? Kaedah kita makana aksaru fi'lan wa huwa aksaru fadlan. Mana lagi banyak perbuatan ni lagi besar fadilat. Macam witir 3 rakaat 1 salam, 2-1. Buat 3 rakaat 1 salam dengan 2-1. 2-1 lah besar. Pasal 2 takbiratul ihram. Ada 2 tahiyat akhir. Ada 2 kali bagi salam. Kan? Kalau asing-asing pula ada doa iftitah. Kan dia banyak perbuatan. Makana aksaru fi'lan. Makana aksaru fi'lan fahuwa aksaru fadlan. Itu buku kawait dalam fiqh. Nak ingat. Dobit-dobit bak ni. Walau ada sasuma ajnabah. Kalau dia ada kecil, kemudian dia ada junub. Kafa uslun wahid. Memadai oleh mandi yang satu. Jelas satu. Wa in lam yanwi ma'ahul wudu'a. Sekalipun tak berniat seseorang. Ma'ahu ma'a ghusli wudu'a. Sekalipun dia terniat wudu'. Berasal macam mana semalam. Macam mana lepas. Apa dia? Maksudnya mandi al-saghir yadkhulu tahtal akbar. Mandi junub, mandi wajib, wudu angkat sekali. Wudu tu angkat sekali. Dengan kaedah lepas. Bila ni? Bila memang selepas daripada terbasuh 4 anggota, dia tak buat benda-benda yang batalkan. Al-saghir yadkhulu tahtal akbar. Wa illam yanwi ma'ahul wudu'. Sekalipun dia tak niat bersama dengan tu wudu'. Bersama dengan mandi tu dia tak niat wudu' pun. Tapi hasil wudu'. Dengan semata-mata mandi fardu atau mandi sunat. Dengan koin yang kita bincangkan lepas. Yang kata, apa koin dan dobit ingat tu. Apabila dah terbasuh 4 anggota wudu', janganlah buat benda yang membatalkan wudu'.
hasil mandi, hasil wuduk. Gigi Rubik tu, kunci tu kena ingat. Baca kitab apa pun, kalau fiqh kalau lagi besar, dia bahas kerana lagi terperinci lah. Tapi, tu sepir dia. Sepir nak ingat. Masalah macam mana nak selesai. Kalau orang tanya hukum pun, faham tu boleh faham. Nak selesai masalah dia. Far'un. Yusannu li ha'idin li junubin wa ha'idin wa nufasa'ah ghuslu farjin wa wudu'in li naumin. Ni disebut ni. Selalu saya sebut ya. Ni yang sebut dalam kitab. Tempat rujuk tengok ada lah ni. Disunatkan bagi orang junub ataupun haid ataupun nufasa. Tapi bak haid dan nufasa ni bak dan qita'i damihima. Selepas terputus dam keduanya, darah haid dan nufasa. Sunat ghuslu farjin, basuh farjin yang kesan junub tu, atau kalau haid nufasa kesan darah tu, ghuslu wa wudu'un, dan sunat wudu, atau daripada ghuslu farjin wa wudu'un wa wudu'un, dan sunat wudu. Tapi kena perhati khasnya tentang haid dan nufasa. Bukan masa haid tu ambil wudu, bukan masa nufasa tu ambil wudu. Ba'dan qita'i damihima, barulah ada wudu. Baik. Buat apa wudu ni? Linaumin, untuk tidur. Jadi katalah orang perempuan ni, dia dah kering daripada haid nifas, tapi tak mau sembahyang isyak lagi. Contoh. Nak tangguh dulu, tapi nak tidur. Ambil wuduk. Cuma niat tu, kalau faham dah kering darah dia, inqita' dam haid nifas, sentuh je air, niat wajib, niat mandi junub dululah kan. Untuk nak sebut ada perbuatan wuduk di situ yang disuruh. Perbuatan wuduk tu, itu pun sebut dah. Semalam lah, itu tu tak. Kita sebut antara kaedah dia, niat, nak niat apa? Niat saja aku wuduk kat Allah Ta'ala, sah. Ataupun tak niat apa-apa. Pegang je air, sentuh, aku mandi junub kat Allah Ta'ala. Aku mandi haid, mandi nifas, aku angkat adas besar kat Allah Ta'ala. Umum angkat adas tu. Lepas tu, ambil wuduk, buatlah perbuatan wuduk tu. Lepas tu, tidur, esok bangun, sambung, mandi. Asal nak bicara ke niat tu. Jadi, nak niat apa wuduk tu? Kalau tak niat apa-apa pun tak apa. Selepas kita niat mandi wajib. Ya. Jadi, wuduk tu hanya nama perbuatan wuduk. Nak niat. Dia niat dia dah masuk dalam niat fardu, mandi. Kalau nak niat juga, jadi sentuh air, niat aku angkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu, cuci cemar-cemar apa, cuci kotor. Tu yang ghuslu farjin istilah dia. Bahasa kita orang tua dulu sebut cuci kotor. Cuci kotor dulu. Lepas tu, wudu. Wudu nak niat saja aku wudu kerana Allah Ta'ala. Hasil. Memang hasil. Siap. Asal juga nak syarah situ sekali lagi. Haid, nufasa, kalau dia tak putus lagi haid dan nifas dia, itu pun ada orang soal itu, rasanya tak? Kita pun ada sebut waktu, adakah disunatkan berwuduk kalau nak tidur? Ataupun dia dah biasa jaga wuduk dalam keadaan masa suci dia, bila main haid, si jaga wuduk tu. Sedangkan dia haid. Jadi haid tu haid lah, tapi dia hanya kau wuduk bila? Bila dia buang besar, air kecil, kentut. Jadi dia rasakan macam dia tak ada haid. Bila ada sambat-sambat ada kecil, dia akan berwuduk. Walaupun sebenarnya dia ada hadas besar, haid dan nifas yang belum kering lagi. Dari sikit dah tak ada dah. Pasal ada orang sebut, ramailah budak-budak tanya saya yang rajin-rajin ni. Budak-budak perempuan yang rajin-rajin ni, ramai tanya. Makcik-makcik pun ada rajin. Dia kata, rajin tanya ni. Dia kata, Ustaz ada ke? Kita dah tengah haid, nifas ni, haid atau nifas, disuruh kita berwuduk juga. Pasal nak jaga wuduk, nak ambil fadilat jaga wuduk. Supaya kita sentiasa berwuduk. Dia kata, wuduk apa benda? Memang kita ada bahas tu. Ambil nak sebut. Dah syahwat kasut lagi, wuduk apa benda? Pasal apa?
Duk ada nifas lagi. Nak wuduk benda. Ada hadas besar yang dia belum putus pun lagi. Setidak-tidaknya putus dah. Lepas tu dia niat saja aku mandi angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kalau memang dah putus, memang boleh. Tak ada masalah. Jadi tak cerita, memang dia ada haid, dia ada nifas lagi, betul wuduk. Wuduk apa? Gitu. Tak ada tuntutan pun. Tak ada tuntutan. Kalau ada pun yang dalam bab masalah orang perempuan haid ataupun nifas, bab wuduk memang tak ada. Yang ada tu yang itulah, dah ada inqitak dam, tapi tak mandi lagi, ada sunat wuduk itu. Oh, ada sunat wuduk. Apa lagi nak sebut tadi? Dah terputus darah kan. Lupa dah sebut tu, lupa dah. Ambil wuduk. Sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ada haid, nifas, ambil wuduk. Tak boleh. Dah kering, boleh. Lupa lah. Apa nak sebut ni. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kalau dah inqitak damiha, haid dan nufasa ni, begitu juga junub, disunatkan dia ambil wuduk li naumin wa aklin wa syurbin. Ya. 3. Jadi khasnya kalau orang junub ni makruh tidur dalam keadaan ada junub, yang sebelum nak tidur tu dia tak berwuduk dia. Cuma wuduk tu lah sekali lagi sebut. Nak niat apa? Niat ada besar, sentuh air niat ada besar, cuma buat perbuatan wuduk. Nak sebut tadi, kita belajar lepas, jadi buat perbuatan wuduk tu, kalau tak niat wuduk tu sendiri macam mana? Hasil wuduk. Kalau niat, lagi bagus lah. Pasal lagi menunjukkan spesifikasi ibadat kita buat, yang bila sentuh kita niat mandi angkat hadas besar atau mandi junub. Lepas tu, wuduk tu, aku wuduk kepada Allah Ta'ala. Niat yang tu. Cukup. Siap. Perfect. Atau kamil. Niat yang tu. Siap. Wa yukrahu fi'lu syai'in min zalika bila wudu'in. Dan dimakruhkan buat sesuatu daripada zalik, naum, aklin, syurbin, bila wudu'in dengan ketiadaan wuduk. Ini kes ni lah, junub, haid dan nufasa yang dah berhenti dam. Jadi asal sebut sekali, tak ada sunat orang perempuan haid dan nufasa untuk dia berada dalam keadaan sentiasa berwuduk, dengan dia biar dijaga wuduk dia walau masa haid, dia tetap berwuduk juga. Tu muskil sikit. Indah sikit. Ada tanya rujukan ambil mana. Apa dia faham, apa cara dia faham. Baik, bila wuduk. Wa yang bagi alla yuzilu qabla ghusli sya'ran. Dan sunat bahawa wa yusadu wa yang bagi disebut. Wa yang bagi alla yuzilu, bahawa tidak menghilang oleh mereka itu man ahdasa man lahu hadasa akbar. Siapa yang ada besar ni, sayugia bahawa tak menghilang mereka itu qabla ghusli, sebelum daripada mandi, sya'ran akan bulu, au zufran ataupun kuku, wa kadza tu khilaf apa dia, wa kadza daman, negak darah. Masa duduk dalam hadas besar lagi, makruh hilangkan bulu, kuku. Bulu dan kuku. Pasal apa? Mana anggota kita, juzuk badan kita yang pernah tanggal daripada badan dalam keadaan dia berhadas besar, belum selesaikan mandi dia, sedangkan dia luruh, gugur jatuh ataupun tak terkena air, dia tercuai kita, akhirat esok, pasal bila akhirat, semua juzuk yang pernah tanggal daripada badan kita, dia akan balik. Mana yang tertanggal dalam keadaan, atau kita tanggalkan dalam keadaan hadas besar, semua tu akan jadi gelap. Anggota tu jadi gelap. Jadi kalau telah rambut nanti,
Allah Ta'ala padikkan semua rambut yang pernah keluar daripada kepala kita. Istilahnya bukanlah panjangnya hantu raja meleret sama 4-5 kilometer. Tapi semua tu dia akan cantum balik. Jadi kalau ada sekali tu tak terangkat ada besar tu daripada badan kita, bahkan rambut tu dalam keadaan junub dia jatuh. Makruh ada bulunya jatuh pada masa dalam keadaan besar tu, pasal esok dia balik dia akan gelap. Dia kalau katalah muka kita terang dengan sebab asar wuduk Quran Muhajjalin tu, dia akan gelap selai rambut ni. Pasal apa? Pasal dia luruh ataupun dicabut, dipotong, dikerat dalam keadaan dia berhadap besar. Dia gelap. Sekejap. Wa kadza daman ada khilaf. Maksudnya masa haid boleh tak derma darah? Boleh. Itu tak ke hukum mengeluarkan juzuk sesuatu daripada badan dalam keadaan hadas besar? Kalau ikut ya. Jadi memang ada khilaf situ, dan sebab ada ulama yang membenarkan yang kata ada makruh, ada yang kata makruh. Jadi nak pelihara khilaf masa ada besar dan kecil tak usah aduk di derma darah. Betul lah. Ataupun masa tu berbekam. Pasal istilahnya daripada darah ni lah akan membentuk daging kita, jadi juzuk kita. Jadi jangan ada apa-apa yang bakal untuk jadi juzuk kita tu dia tanggal daripada kita, berasing pada kita, sama ada kuku bulu ataupun darah berbekam ni ada pada badan dalam keadaan ada besar. Ya. Li'adan zalika yaridu fil akhirah. Kerana bahasanya baca yuradu. Kerana zalik kulun minasya'ar wa zuhur wa daman atas kaza tu yuradu, dibalikkan, dihantar balik fil akhirah, di akhirat esok. Cuma rambut kita tak adalah panjang menjela lagi. Pasal apa? Istilahnya apa yang daripada mula tumbuh rambut yang mana mukallaf sampai akhir, dia akan cantum. Orang tak ada jadikan untuk membentuk kita balik. Allahumma salli. Jadi kalau ada yang ada besar, dia akan hitam. Pasal kita umat Nabi Muhammad SAW ni istilahnya dikumpul di padang mahsyar esok, tambah yang taat sungguh pada Allah Ta'ala ni, dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, cahaya muka, cahaya kaki dan tangan. Jadi kalau ada tempat-tempat tu yang tak terbasuh dengan sebab ada besar, dia akan bertumpuk hitam. Kat muka tu ada nampak tumpuk hitam. Kenalah ada bulu-bulu yang tertanggal daripada badan dia dalam keadaan dia masih ada besar, tapi ditanggalkan, dah dia potong kuku siap dah. Kalau orang perempuan ni suci pada haid, nak bersuci pada haid apa? Dia potong kuku dulu, rambut berpanjang lebih lah, kerat dulu. Ada makruh mendahulukan benda tu sebelum mandi. Ya. Kemudian kalau dia gugur masa dalam haid, macam mana? Gugur bukan perbuatan kita. Jadi rambut pula gugur, lebih gugur pada rambut kucing lagi. Bulu kucing lagi. Jumpa kat kapek ni ada rambut. Makan cendok gulai pun ada rambut. Kalau ada masalah, pergi berubat. Ada keedah-keedah kita untuk berubat rambut luruh ni. Allahumma salli alaihi. Jadi rambut yang luruh dalam keadaan kita tak sengaja tu, adakah wajib pungut? Mandi sekali dengan adab besar. Ni yang ada adab besar. Masyhur sebut jumhur ulama tak ada hukum waktu tu. Tak ada hukum. Pasal apa? Pasal dia luruh sendiri. Kalau kita luruh kan, dari segi tuntutan pun tak ada. Tapi kalau dia menyesal nak taubat supaya jangan buat dah, basuh jugalah atas nama terbasuh. Masa mandi nanti, selalunya pesan orang tua dulu pun, mana kalau sikat rambut jatuh luruh apa, kutit dalam masa haid, nanti kering masa haid, buat apa? Mandi dengan mandikan sekali rambut yang luruh. Yang luruh pada masa haid tu. Orang tua dulu kita pesan itu. Kedah itu. Tapi wajib ke ambil rambut luruh tu untuk dimandikan? Tidak. Pasal dia bukan sengaja diluruhkan. Kalau sengaja luruh, dia akan akibat dia hitam akhirat esok. Dia kata masuk
kita dalam golongan Ghurral Muhajjalin tu, muka bercahaya, kaki tangan dia akan jadi berbelang, bala, gelap. Mengikut kadaran juzuk yang dicantum balik pada kita, yang dia berhadap besar tu terang ni. Lebih kurang begitu kot nisbah ni. Li'anna zalika yuraddu fil akhirah. Dihantar balik di akhirat esok. Yuraddu junuban dalam junub. Jadi apa hasil dia? Bila yuraddu junuban, maksudnya fihi zulmun. Zulmatun. Ada gelap. Jadi gelap. Wajaza takasyufun lahu. Ya, itu. Itu dulu. Ada soalan? Ha. Dalam istilah kita ada safbah al-munfatihah tu, yang lubang terbuka bahagian atas pusat, bawah pusat tu, yang boleh membatalkan hadas. Lubang tu maksudnya dia terbuka sendiri ke? Tebuk lah, tebuk. Tebuk. Dia kalau atas pada pusat, hukum perut. Ya. Atas pada pusat, hukum muntah. Keluar dia tu hukum muntah. Bawah pada pusat, hukum kemaluan. Dari segi hukum kecil berak, dia ada sebulan, dia akan membatalkan wuduk. Kalau tebuk ke atas, dia hukum muntah. Kalau puasa boleh jadi batal. Kalau wuduk tak ada batal lah. Tapi kalau bawah pusat, dia kira posisi ditebuk tu kat mana. Itu. Nak ke mana lah tuan, tapi ditebuk tu ke mana. Dobel dia atas pusat, bawah pusat. Sebab tu. Itu. Okey. Tauhid.